Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Dr. Khadijah Abdul Razak. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia yang bertajuk Transformasi Falsafah Pendidikan Reformasi Pelajar. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Hafif Al-Bukhari bin Muhammad Saleh. Seterusnya, kawan saya Muhammad Naim bin Amri, seterusnya Adibah binti Yunus, Fatin Nazwa binti Ja'far, dan akhir sekali Nurul Husna binti Ja'far. Baik, ini merupakan isi kandungan daripada kajian kami. Pertama sekali, kumpulan kami akan memulakan dengan membentangkan objektif kajian kami, iaitu menerangkan konsep dan definisi transformasi dan reformasi. Seterusnya kami akan menghuraikan teori Jerry terhadap reformasi pelajar, kemudian menerangkan tentang isu dan cabaran dalam transformasi pendidikan falsafah. Seterusnya cadangan penyelesaian terhadap isu dan cabaran dalam transformasi pendidikan falsafah, dan akhir sekali kami akhiri dengan perbentangan kami dengan kesimpulan atau penutup. Seterusnya kita lihat kepada pengenalan. Baik, sebagaimana tajuk kami, Transformasi Pendidikan Falsafah Reformasi Pelajar, falsafah merupakan salah satu komponen yang penting dalam perbincangan bagi pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Dengan wujudnya falsafah akan memenuhi keperluan kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan supaya menjadi tunjang kepada pelaksanaan sistem pendidikan di dalam negara. Di Malaysia, FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dahulunya disebut sebagai Falsafah Pendidikan Negara, yang merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita. FPK ini digubal oleh pakar-pakar pendidikan pada tahun 1988 bertujuan untuk melahirkan insan ataupun pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Namun kita lihat pada hari ini, falsafah pendidikan di Malaysia mengalami transformasi dan juga ingin direformasikan pelajar seiring dengan kemajuan negara. Namun tidak dinafikan dengan transformasi ini menimbulkan masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh pelbagai pihak, sama ada pelajar, guru, ibu bapa dan juga masyarakat. Oleh itu, dalam kajian kami ini, kami akan mengkaji tentang konsep dan definisi transformasi dan reformasi. Kami akan menerangkan tentang teori Jerry terhadap reformasi pelajar. Seterusnya, isu dan cabaran dalam mentransformasikan pendidikan falsafah. Dan akhir sekali, cadangan penyelesaian dalam menghadapi isu dan cabaran dalam mentransformasikan pendidikan falsafah. Terima kasih kepada Hafiz atas penerangan tentang pengenalan. Part saya pula ialah konsep atau definisi transformasi. Pendidikan ialah teras kepada pembangunan bangsa dan negara. Seperti yang kita tahu, sebagai manusia, kita tidak dapat lari daripada dididik ataupun mendidik. Kita belajar sesuatu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Globalisasi yang berlaku sekarang telah memodernkan pemikiran seseorang dan mengubah gaya hidup seseorang individu. Maka transformasi dalam pendidikan, terutamanya transformasi dalam falsafah pendidikan negara amatlah penting seiring dengan perubahan globalisasi yang berlaku. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, transformasi bermaksud perubahan bentuk yang merangkumi dari segi sifat, rupa dan keadaan. Menurut Sandra Saudi, seorang pensyarah sosiologi dari Polytechnic Institute of Beja, menerangkan transformasi bermaksud transformasi dalam pendidikan merujuk kepada perubahan sistemik dalam model pendidikan semasa. Perbezaannya adalah dari segi teori yang mempertahankan pembaharuan dan pengubahsuaian, beberapa elemen model, mengekalkan bahan proses, pengajaran dan pembelajaran serta organisasi dan strukturnya. Maka, transformasi falsafah pendidikan reformasi pelajar secara menyeluruhnya bermaksud
perubahan, pemurnian dan penambahbaikan dalam matlamat pendidikan negara bagi memenuhi kehendak semasa dan akan datang bakal melahirkan modal insan kelas pertama, mempunyai kemahiran dan kebolehpasaran tinggi serta mempunyai kehidupan sebagai pemimpin yang bermatlamat dan bersandarkan kehidupan yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Nama saya Adibah binti Muhammad Yunus, nombor metrik P123563. Saya akan menyambung pembentangan iaitu teori Jerry terhadap informasi pelajar. Segala aspek berkaitan FPK perlu dititik beratkan kepada semua institusi pendidikan agar kita sentiasa berada di landasan yang sama iaitu transformasikan insan yang bersepadu. FPK juga menggunakan PPPM bagi membangunkan pendidikan seimbang untuk mencapai aspirasi murid melalui 6 ciri iaitu setiap murid akan ditekankan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewi bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional sejajar dengan FPK. Antara pembelajaran yang diguna pakai dan masih relevan di sekolah dan universiti ialah pembelajaran berasaskan masalah iaitu problem based learning dan pembelajaran penemuan inquiry iaitu discovery inquiry based melalui kaedah projek dan kajian. Maka pembangunan modul pentaksiran adalah berteraskan keterampilan FPK yang mengandungi prinsip pembinaan transformasi pelajar dalam meningkatkan pembangunan insaniah melalui konsep Jerry. 5 komponen ini adalah proses pembinaan diri dan sahsia manusia itu sendiri dengan cara memperkembangkan potensi pelajar dalam setiap bidang tertentu. Komponen ini dapat memberikan reformasi pelajar dalam bidang pendidikan di sekolah dan universiti. Raja ini menunjukkan elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang terdapat intelek, rohani, jasmani dan emosi. Melalui jasmani, akal yang sihat berada dalam tubuh badan yang sihat merupakan pepatah Arab yang dapat diaplikasikan dalam diri setiap pelajar. Apabila badan seseorang itu sihat, maka otaknya akan dapat memikirkan perkara yang lebih jauh dan sihat. Melalui aplikasi ini dapat meningkatkan pembangunan penguasaan kemahiran motor, kecergasan dan pengetahuan berasaskan kesihatan dan keyakinan untuk menjadi lebih aktif dalam diri pelajar. Pembinaan kecergasan diri pelajar melalui amalan-amalan gaya hidup sihat merupakan matlamat utama dalam pendidikan jasmani. Kandungan dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR masih mengekalkan 3 domain pendidikan iaitu psikomotor, kognitif dan efektif. Oleh sebab itu, kerangka yang dilaksanakan dalam FPK adalah untuk menyepadukan pendidikan jasmani dalam diri pelajar supaya menjadi insan yang sihat dan cergas. Dalam sektor pendidikan, core curriculum dapat meningkatkan komunikasi pelajar, memupuk kemahiran berfikir secara rasional dan kemahiran membuat keputusan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan untuk mereformasikan pelajar di sekolah. Antara transformasi bagi meningkatkan pembangunan diri pelajar melalui jasmani iaitu pelaksanaan aktiviti core curriculum yang berbentuk kesukanan, kemahiran teknikal dan vocational serta keusahawanan yang kelak. Kesannya, pelajar dapat diberikan peluang mempelajari pengetahuan, kemahiran melalui mata pelajaran dan pelibatan murid yang aktif juga dapat meningkatkan prestasi pelajar. Selain itu, dari segi emosi dan rohani, menggunakan unsur-unsur yang diterapkan iaitu menyedari dan menginsafi tanggungjawab, memupuk dan membina disiplinkan diri serta membentuk akhlak mulia dalam diri setiap pelajar. Hubung kait emosi dalam subjek di sekolah bermaksud hubungan dalam membentuk kecerdasan emosi pelajar melalui analisis pencapaian akademik, kesedaran diri, pengawalan emosi, motivasi, empati dan kemahiran interpersonal merupakan 5 jenis dimensi dalam kecerdasan emosi. Setiap individu mestilah mempunyai emosi yang matang dan stabil semasa menuntut ilmu pengetahuan dan dapat memupuk sifat perpaduan kerana ia merupakan unsur emosi yang sangat penting dalam setiap pelajar. Ini dapat dibuktikan bahawa kecemerlangan individu sebenarnya bergantung kepada kecerdasan emosinya. FPK menekankan elemen kecerdasan emosi melalui beberapa mata pelajaran seperti pendidikan moral, pendidikan etika profesionalisme, kenegaraan dan ketamadunan bagi melahirkan model insan yang seimbang dan harmoni. Penerapan kerohanian misalnya pelajar dilatih untuk mempunyai adab terpuji dan mempunyai sahsia yang baik di mana ia diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Impaknya, pelajar dapat mengamalkan adab tersebut ketika dalam aktiviti berkumpulan secara toleransi dan saling kerjasama. Transformasinya di mana program sahsia unggul murid iaitu SUMU, sistem sahsia diri murid SSDM, program kerohanian dan sebagainya dapat ditelusuri sejajar dengan kandungan FPK.
Begitu juga anugerah tokoh kecemerlangan core kurikulum dapat dilaksanakan bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua aspek, terutamanya aspek rohani dan emosi. Kita beralih kepada intelek. Pembangunan intelektual dalam FPK yang membicarakan tentang pemikiran manusia yang merupakan salah satu cabang utama dalam falsafah iaitu epistemologi. Teori ilmu dikaitkan dalam kurikulum yang dirangka oleh FPK melalui kaedah dan pendekatan PDP serta penilaian bagi menepati teori ilmu ini. 4 elemen dalam unsur intelektual. Yang pertama, aspek hikmah. Yang kedua, aspek kreatif dan inovatif. Yang ketiga, aspek logik. Yang keempat, aspek ilmu. Banyak transformasi kepada pelajar memberikan pelbagai program bagi membangunkan intelektual pelajar seperti pertandingan inovasi, pertandingan reka bentuk dan sambutan bulan akademik. Antara kejayaan bagi program intelektual berasaskan inovasi, sebuah sekolah di SMK Agama Kuala Selangor berjaya mendapat pingat emas dan anugerah khas produk inovasi terbaik keseluruhannya. Dalam pertandingan tersebut, mereka telah menewaskan 490 pasukan dari 250 sekolah di seluruh dunia. Selain itu juga, kejayaan pelajar Kolej Genius Pintar Negara KGPN di UKM telah mengharumkan nama negara di World Scholar Cup Global Round pada tahun 2022. Begitu juga dengan kesejahteraan intelektual perlu ada dalam diri pelajar sebagai satu keupayaan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam masa yang sama dapat mencari peluang meluaskan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahawa melalui intelek memberi kesan kepada reformasi pelajar dalam meletakkan kejayaan ini sebagai satu motivasi dan inspirasi kepada pelajar setiap sektor untuk sentiasa meletakkan diri mereka dan mempamerkan bakat mereka di luar sana. Melalui intelek juga, pelajar dapat memupuk semangat sosialisasi menerusi aktiviti di sekolah dan perpaduan antara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum di mana ia dapat memupuk sikap semangat setia kawan, hormat menghormati, toleransi dan sebagainya. Melalui kemahiran interpersonal dapat menjadikan seseorang itu berani untuk berhadapan dengan orang lain seperti aktiviti berkumpulan. Maka, transformasi pendidikan ini dapat mengubah pendekatan yang sewajarnya bagi meningkatkan kemampuan pelajar untuk maju dan sentiasa berdaya saing bagi melahirkan generasi akan datang menjadi seorang yang lebih hebat dan berkualiti. Sekian daripada saya. Saya Muhammad Naim bin Amri, nombor metrik P123329. Saya akan membentangkan isu dan cabaran dalam transformasi pendidikan falsafah. Pendidikan merupakan dasar pembangunan bangsa dan negara. Sistem pendidikan yang tidak tersusun dan sempurna tidak akan mampu melahirkan modal insan yang berkualiti. Kerana tersebut kita dapat lihat kepentingan peribadi, malah ia juga memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi kaedah cara pembentukan tambah nilai bagi modal insan bukanlah perkara mudah. Ianya memerlukan jangka masa panjang untuk menyelesaikan pelbagai cabaran yang dihadapi. Bagi menepani dunia pendidikan masa kini, terdapat pelbagai cabaran bagi menunaikan hasrat yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan modal insan yang bersepadu. Faktor tersebut merangkumi globalisasi, sekularisme, liberalisme, penilaian berasaskan peperiksaan dan keprofesional guru. Selain itu, dalam satu artikel berjudul Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu ditulis mula pada tahun 2019 menjelaskan tujuan bagi menilai kewujudan ilmu falsafah di Malaysia. Pelbagai cadangan yang perlu ditukarkan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan sedia ada kerana bertunjangkan perkara yang sama. Ia termasuk Akta Pendidikan 1996 yang menjadi dasar utama pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana dasar dan polisi masih samar dalam mengenal pasti keberadaan ilmu yang cuba diterapkan dalam jiwa bangsanya. Pelajar khususnya bangsa Melayu jika dinilai dari sudut penguasaan ilmu, sama ada tempatan ataupun maupun asing, masih ketinggalan jauh. Jadi artikel tersebut sebenarnya ingin merungkai keberadaan ilmu dan falsafah di dalam falsafah pendidikan kebangsaan serta isu dan kaitannya bagi membina kemajuan bangsa Malaysia. Seterusnya, isu yang berlaku ialah hasil daripada kajian dan perbincangan yang dijalankan oleh Siti Aisyah Ridwan, Ahmad Faizuddin dan Muhammad Firdaus tahun 2022 bertajuk Pendidikan Karakter berdasarkan aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan terhadap pembentukan kepimpinan dalam kalangan mahasiswa. Cabaran tersebut turut dihadapi dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang begitu pesat. Nilai-nilai murni disanjung oleh masyarakat Melayu tidak lagi diindahkan, bahkan sudah dan dianggap ketinggalan zaman. Berbagai masalah sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat terutamanya remaja, di mana remaja sepatutnya menelaah pelajaran dan menimba ilmu terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat. Remaja merupakan kunci utama kemajuan negara. Tanggungjawab ibu bapa mengawal dan mendidik remaja sangat dititik beratkan ketika berlaku
Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan aktiviti di luar. Justeru melalui falsafah pendidikan kebangsaan mampu membentuk bagaimana seseorang itu berfikir dan mempengaruhi tingkah laku. Selanjutnya, kenyataan laman web rasmi daripada Unit Pelaksanaan dan Peritasi Pendidikan telah memperincikan berkenaan falsafah pendidikan kebangsaan transformasi, di mana Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Datuk Dr. Amin Senin menjelaskan isu yang berbangkit adalah tidak perlu mengasingkan kelas berdasar keputusan peperiksaan murid datang tepat pada masanya selepas mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pelaporan pencapaian sekolah rendah. Cara yang telah dilakukan sekian lama memudahkan guru sebenarnya melalui tahap kompetensi pelajar berdasarkan ujian berbentuk diagnostik atau peperiksaan. Walau bagaimanapun, peperiksaan ini hanya menekankan aspek intelektual tanpa mengambil kira kemampuan pelajar dari sudut jasmani, emosi dan rohani. Memupuk kemahiran dalam kalangan pelajar merupakan cabaran masa hadapan. Namun, pada masa kini, sesuatu maklumat dan ilmu pengetahuan sudah berada di ujung jari, di mana generasi muda perlu dipupuk dari sudut aspek etika dan kerohanian supaya mempunyai ketahanan diri bagi menghadapi arus deras kemajuan global. Di samping itu, terdapat laman web yang ditulis oleh Rosmiza Nur Hasmida tahun 2021, iaitu isu dan cabaran pendidikan dalam menjayakan transformasi pendidikan. Antaranya yang dibincangkan ialah pendidikan yang berterusan serta tiada kesinambungan, di mana sistem pendidikan kini sangat terhad kerana agak membebankan pelajar bagi mengikuti jadual waktu, bilik darjah, kawasan dan peraturan sekolah. Cabaran tersebut turut dihadapi dari aspek kesejahteraan dan kemakmuran. Seterusnya, menggalakkan persaingan menyebabkan hilangnya semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam kalangan pelajar. Seterusnya, penggunaan bahasa pengantar juga merupakan salah satu cabaran dan isu pendidikan yang tidak asing lagi, di mana penggunaan bahasa yang berbeza sedikit sebanyak memberi kesan pengurangan penguasaan bahasa Malaysia. Seterusnya, isu tersebut termasuklah mengenai kewujudan sekolah vernakular, iaitu pemisahan murid mengikut jenis sekolah telah membentuk satu tanggapan yang dalam keadaan telah menjarakkan hubungan antara kaum. Cabaran akhir sekali, perkara yang dihadapi adalah salah faham dan tafsiran dalam kalangan masyarakat menyebabkan usaha bagi merelasikan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan menjadi sukar. Akhir sekali, isu dan cabaran yang timbul adalah terdapat buku yang diterbitkan oleh Nurul Hanani, Ismail Ruqayyah, Abdul Wahab, Syarina Abdullah dan Muhammad Hazim Shah Abdul Murad yang berjudul Falsafah dan Isu Falsafah dan Isu Semasa. Ia memetik kenyataan daripada mantan pendidikan Malaysia Dr. Mazli Malik yang meminta agar diwajibkan mahasiswa institusi pengajian tinggi mengambil subjek falsafah dan isu semasa. Persoalan dan kritikan ini timbul kerana skop pengajiannya yang hanya bersifat teori dan bukan berbentuk praktikal. Ini jelas bahawa ilmu falsafah adalah bertujuan membuat pendedahan bagaimana seseorang itu berfikir. Isu tersebut mendapat kritikan hangat disebabkan selepas Kementerian Pengajian Tinggi mewajibkan kursus tersebut. Melalui tajuknya telah jelas bahawa silibus tersebut bukanlah untuk diri sendiri, tapi sebenarnya dia adalah bertujuan untuk lebih memahami skop dan konteks isu-isu semasa. Ia juga adalah wujud hasil kesedaran bahawa usaha global kolonialisasikan negara Malaysia dalam pelbagai cara bentuk bukan hanya jasmani, bahkan termasuk rohani, emosi dan intelek. Saya Nurul Husna binti Jaafar, P123099 akan membentangkan tentang cadangan penyelesaian dalam transformasi falsafah pendidikan reformasi pelajar. Bagi cadangan yang pertama ialah misi nasional. Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak yang maksimum, misi nasional telah menggariskan 5 teras utama, iaitu yang pertama, meningkatkan ekonomi dan rantaian nilai yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan keupayaan, pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas yang pertama. Yang ketiga, menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Yang keempat, meningkatkan tahap dengan kemampuan kualiti hidup. Dan yang kelima ialah mengukuhkan keupayaan institusi dan juga pelaksanaan. Bagi cadangan yang kedua ialah
Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan yang baik terhadap keluarga, negara dan juga masyarakat. Yang ketiga ialah Falsafah Pendidikan Guru ataupun FPG. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung apresiasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan juga berdisiplin. Ciri-ciri guru seperti ini adalah amat penting dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik dan juga membina. Yang keempat ialah tata susila profesion keguruan. Guru bukan sahaja perlu menjaga tanggungjawabnya terhadap pelajar, tapi guru juga perlu menjaga tanggungjawab terhadap ibu bapa, negara dan juga rakan sejawat serta profesion keguruan. Dan yang kelima ialah etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan 6 prinsip iaitu niat yang baik, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkuatkan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha dan kerja organisasi dan juga orang lain. Baiklah, pada pandangan kami, transformasi yang menjadi wadah kepada KSSR perlu dilihat dengan lebih mendalam iaitu dalam konteks bagaimana proses pengajaran pembelajaran berlaku dalam sesuatu bilik darjah. Perkara pertama yang perlu jelas pada guru ialah membuat keputusan tentang kaedah sama ada peringkat dalam kemahiran berfikir itu hendak dilaksanakan secara keseluruhan bagi setiap tahap atau tahun atau peringkat umur ataupun dilaksanakan peringkat demi peringkat mengikut kematangan pelajar itu sendiri. Yang kedua, guru perlu jelas tentang hal-hal dalam pengajaran yang boleh dan sesuai dikendalikan secara didaktik dan di dalam hal mana pula dikendalikan secara dialektik. Yang ketiga ialah oleh kerana kemahiran berfikir kritikal, kreatif dan inovatif melibatkan penerokaan dan penyelesaian sesuatu masalah, maka pentas penyelesaian itu adakah dilakukan secara induktif atau didaktif ataupun kedua-duanya sekali. Dan yang keempat ialah dalam mencari maklumat, pelajar perlu dibantu dan dibimbing oleh guru untuk membezakan antara maklumat pokok atau premis dan maklumat sokongan dan juga maklumat sokongan. Dan guru perlu dapat membantu pelajar dalam memproseskan maklumat supaya kekeliruan dapat dielakkan. Dan yang kelima, berfikir dalam pelbagai cara, maka teori mengenai proses berfikir atau struktur intelek perlu difahami dahulu oleh pelajar. Kami juga berpendapat bahawa cara yang lebih realistik ialah melihat perjalanan yang dilalui oleh sistem pendidikan yang boleh dianggap maju oleh seperti negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, China dan beberapa negara di Eropah. Apa yang penting ialah budaya belajar, budaya mengajar dan budaya menghayati satu pelajaran itu. Sekolah perlu menyediakan persekitaran pembelajaran di peringkat awal dan di institusi pendidikan tinggi asas yang telah disediakan itu juga perlu diperkukuh dan ditajamkan supaya pelajar terus meneroka dan belajar dalam situasi-situasi yang baru. Pendek kata, kurikulum dan persekitaran yang ada mampu melakar kejayaan bagi setiap pelajar sekiranya pengendaliannya mendapat komitmen dari semua pihak. Belajar dan mampu menggunakan kemahiran berfikir dengan sendirinya akan terterap kerana setiap bidang ilmu itu bukan sahaja terdiri dari maklumat sahaja tetapi juga terdiri dari fakta, konsep dan teori. Dinamik berfikir dalam bidang-bidang ilmu terdiri dari peringatan hinggalah ke kemampuan merencana dan menyelesaikan masalah dalam paradigma yang tersedia atau satu paradigma yang baru. Jadi kesimpulan daripada kajian kami, transformasi pendidikan ini merupakan permurnian atau perubahan sistem pendidikan negara untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang didasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Transformasi pendidikan dan reformasi pelajar juga mampu untuk meningkatkan kualiti sekolah. Golongan muda juga akan berani menampilkan potensi untuk mencapai kejayaan
dalam ekonomi global hari ini. Dengan adanya penambahbaikan inilah akan melahirkan model insan kelas pertama yang mempunyai kemahiran dan kebolehpasaran yang tinggi. Namun, walaupun transformasi pendidikan ini mempunyai banyak kebaikannya, namun tidak dinafikan juga kita berhadapan dengan isu dan cabaran dalam mentransformasikan pendidikan falsafah. Sebagai contohnya, antara isu yang timbul ialah pendidikan yang berterusan yang dihadapi oleh guru serta pelajar yang mana tiada kesinambungan. Selain itu, transformasi pendidikan menggalakkan persaingan sehingga hilang semangat kerjasama. Seterusnya, penggunaan bahasa pengantar juga kurang, iaitu kesan terhadap pengurangan penguasaan bahasa Malaysia. Dan juga isu salah faham dan tafsiran masyarakat terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi itulah antara isu dan cabaran dalam mentransformasikan pendidikan dan untuk reformasikan pelajar. Perkara inilah yang perlu dikaji ataupun diteliti balik oleh KPM ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk membangunkan transformasi pendidikan yang lebih efektif dan efisien, dengan harapan semoga dapat melahirkan satu corak pendidikan yang unggul dan menjadi kebanggaan bukan sahaja di Malaysia, bahkan di dunia. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.